Ini percaya bahawa negara-negara membangun wajah menghadapkan aktiviti perindustrian demi menangani perubahan iklim global. Selamat sejahtera dan selamat datang ke Dewan Debat Bahasa Kebangsaan A. Usul kita pada hari ini membunyi, Dewan ini percaya bahawa negara-negara membangun wajah menghadapkan aktiviti perindustrian demi menangani perubahan iklim global. Tanpa membuang masa, saya menjumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Chiap Hang untuk membuka tirai pendapatan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan dan pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, perubahan iklim bukan lagi sebuah ramalan tetapi sebuah realiti yang sedang meruntuhkan ekosistem dunia. Mengapa negara membangun perlu menghadkan aktiviti perindustrian berat? Kerana sektor inilah yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau tertinggi. Kita tidak boleh terus mengejar kemajuan ekonomi yang berteraskan bahan api fosil sementara ke bumi kita semakin tenat dengan kenaikan suhu global dan bencana alam. Oleh itu, kami menegaskan bahawa menghadkan industri konvensional dan beralih kepada industri hijau adalah jalan tunggal untuk menyelamatkan masa depan kita. Mohon usul ini diterima. Terima kasih Tuan Speaker, kami dipilih pembangkangan membantah sekeras-kerasannya usul ini Tuan Yang di-Pertua cadangan jika kerajaan dan kala tidak realistik dan tidak adil. Negara-negara memerlukan aktiviti industri untuk meningkatkan ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan dan membasmi kemiskinan rakyat. Mengapa beban menangani perubahan iklim diletakkan di bahu negara membangun, sedangkan negara maju yang telah lama membuat keuntungan daripada revolusi industri mereka sebelum ini. Menyekat industri bermakna membangun pertumbuhan ekonomi negara membangun, maka juga ini wajib ditolak. Ketua, saya bangkit untuk menyokong pertahanan menteri pihak penerbangan menyatakan bahawa ini tidak adil untuk ekonomi, tetapi adakah adil jika rakyat kita kehilangan tempat tinggi akibat banjir besar dan kemarau melampau yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kerajaan tidak mengangkatkan kita perlu menghentikan ekonomi, tetapi kita perlu mengehatkan dan mengawasi industri yang mencemarkan alam. Kita perlu beralih kepada teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan hidro. Pelaburan dalam industri hijau ini sebabnya akan membuka peluang pekerjaan baru yang lebih lestari untuk jangka masa panjang. Ketua Ujar Menteri Ketua Perdagangan indah, tetapi realitinya tidak semudah itu. Beralihan kepada teknologi hijau memerlukan cost model yang sangat tinggi dan kebakaran teknologi yang belum dimiliki sepenuhnya oleh negara membangun. Jika kita menggerakkan perindustrian sedia ada secara mendadak tanpa persediaan, kos sara hidup rakyat akan meningkat, kilang-kilang akan ditutup dan ada pengangguran akan melonjak naik. Negara membangun sepatutnya dibantu dari segi permintaan teknologi dan tanah oleh negara maju, bukannya disekat aktiviti ekonomi mereka. Tuan Yang di-Pertua, bidasar pembangkang dan kedua sebentar tadi sangat rapuh. Mereka terlalu takut akan kos jangka pendek sehingga buta terhadap kemusnahan jangka panjang. Kos memulihkan dan impak bencana terala akibat perubahan iklim jauh lebih mahal daripada kos pelaburan dan teknologi hijau. Lihat sahaja kerugian berbilion ringgit akibat banjir setiap 6 tahun. Saya ingin membidah ketua pembangkang yang mengatakan ini tidak adil. Kebajikan dalam setika tidak mengenal sempadan negara maju atau membangkun. Jika kita tidak menggerakkan pelepasan karbon sekarang, tiada ekonomi yang akan tinggal untuk kita pertahankan apabila bumi ini musnah. Di-Pertua pihak kerajaan nampakkan gagal memahami keutamaan negara membangun. Pihak pembangkang bukan menafikan isu perubahan iklim, tetapi kami menegaskan bahawa kaedah kerajaan adalah salah. Menghukum perindustrian tempatan akan menyebabkan negara kita ketinggalkan dalam persaingan global. Sebaliknya, apa yang patut dilaksanakan adalah penguasaan undang-undang alam sekitar yang lebih ketat dan pengurusan sisa industri yang lebih cepat, bukannya dengan mengehatkan saiz aktiviti industri tersebut. Janganlah kerana marahkan nyamuk kelambu dibakar. Jangan kerana isu iklim periuk nasi rakyat dikorbankan. Masa untuk perdebatan utama telah tamat. Sidang Dewan sekalian, kita telah mendengar hujah-hujah yang sangat berlas dan padat daripada kedua dua belah pihak tentang isu kritikal perubahan iklim ini. Kini keputusan terletak di tangan Dewan untuk menilai hujah manakah yang lebih munasabah demi masa depan
negara dan alam sekitar kita. Dengan ini saya menangguhkan sidang Dewan hari ini. Terima kasih.